Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah masuk hari ke-11 Ramadan. Dan hari ini juga kita akan sambung tafsir surah Saba ayat yang ke-11 insya-Allah. Dalam ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kelebihan yang dikurniakan kepada Nabi Daud alaihi salam, iaitu antara kelebihannya yang disebut dalam ayat yang ke-10, suara yang merdu apabila beliau membacakan zaburnya, maka seluruh alam turut serta terpegun dengan kemerduan suaranya dan ikut mengalunkan bersama beliau. Dan yang kedua ialah Allah kurniakan kelebihan boleh melembutkan besi dan dapat dibentuk mengikut apa yang dikehendaki tanpa perantaraan lain. Maknanya tanpa perlu seperti biasa kan, mesti dipanaskan terlebih dahulu. Tapi untuk Nabi Daud alaihi salam, Allah berikan dia kelebihan, dia pegang saja besi, dia bolehlah nak bentuk apa macam mana ya. Dalam Al-Quran tahu kan ada satu surah bernama Al-Hadid ya, nama besi. Itu menunjukkan besi itu adalah satu keperluan hidup ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala gandingkan, Allah turunkan Quran dan turunkan juga besi. Jadi Quran itu untuk membimbing kita kepada jalan yang benar, dan besi bertujuan untuk digunakan mempertahankan kebenaran dan menegakkan keadilan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kelebihan kepada Nabi Daud alaihi salam, dapat melembutkan besi dan membentuk besi itu menurut apa yang dikehendaki. Jadi apa pertama-tama yang Allah ajar bila dia dapat menguasai besi itu, Allah suruh buat apa? Itu yang Allah sebut dalam ayat ke-11 ni, ani'mal sabirat. Allah ilhamkan, wahyukan kepadanya, i'mal sabirat, suruh buat sabirat. Sabirat ni ditafsirkan sebagai baju besi. Jadi bila orang pakai baju besi ni, duduk rumah biasa-biasa pakai baju besi tak pakai kan. Jadi baju besi ni ialah pakaian ketika berperang. Jadi kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kenapa Allah tak ajar suruh buat kapak, suruh buat pisau, suruh buat kenderaan ke apa-apalah yang lain-lain. Kata Syekh, dia kata sebab kalau pisau ke kapak ke parang ke, itu adalah dia kata alat-alat untuk keperluan hidup. Sedangkan baju besi ni alat untuk keperluan perang. Kenapa nak suruh ajar perang? Bukan nak suruh pergi berperang, tapi persiapan untuk mempertahankan kebenaran. Di mana apabila kebenaran itu disampaikan dan ditegakkan, kemungkinan besar ada musuh yang akan melawan dan menentang kebenaran itu. Jadi pihak yang membawa kebenaran ini mesti ada kekuatan untuk mempertahankan diri dan mempertahankan kebenaran itu sendiri. Jadi kebenaran mesti diiringi dengan kekuatan untuk mempertahankannya. Tanpa kekuatan, maka kebenaran senang diperkotak-katikkan, senang diancam oleh pihak musuh. Jadi sebab itu dalam surah Al-Hadid, Allah seiringkan penurunan Al-Quran ini dengan penurunan besi. Kerana apa? Kerana besi itu adalah dipergunakan untuk menegakkan keadilan dan
kebenaran. Jadi Anikmah sabirat, Allah ilhamkan supaya Daud buat sabirat, buat baju besi, dan dikatakan bahawa Nabi Daud lah orang yang pertama membuat baju besi. Kerana kalau sebelum-sebelum ni manusia dalam peperangan mereka menggunakan perisai, dan perisai itu kurang selamat lah berbanding baju besi kan. Sebab perisai tu tak kat depan je, nanti salah-salah orang boleh tumbuk. Tapi kalau baju besi tu dia menutupi seluruh tubuh, maknanya depan dan belakang. Jadi ada juga riwayat mengatakan bahawa kenapa Nabi Daud ni Allah ajar suruh buat jadi tukang besi ni, suruh buat baju besi dan sebagainya tu. Sebenarnya dia bukan akan buat baju besi saja kan, dengan kemampuan dia melembutkan besi tu dia boleh buat apa saja. Jadi ada riwayat disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dikata Nabi Daud ni dia kan menjadi pemerintah kan, jadi khalifah, jadi raja. Dan dia selalu keluar menyamar, dia jumpa orang, dia tanya tentang dirinya, dia nak tahulah apa pandangan manusia terhadap dirinya. Tak kira orang datang dari luar ke apa, dia nak tanya. Jadi bila dia tanya orang tentang Nabi Daud, tentang diri dia lah, sebenarnya dia menyamar. Jadi dia kata semua orang yang dia tanya puji dia seorang yang baik dari segi ibadahnya, dari segi akhlaknya, dari segi keadilannya. Boleh dikatakan semua orang yang dia jumpa memuji kebaikannya dari semua aspek. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat dalam rupa manusia. Jadi Nabi Daud jumpalah malaikat tu yang menyamar jadi manusia ni. Dan seperti biasa Nabi Daud bertanya tentang dirinya lah. Malaikat itu menjawab, dia kata Daud tu memang manusia yang baik untuk dirinya dan untuk umatnya. Tetapi ada satu sifat, ada satu aspek yang mana kalau tak ada yang ni, dia lebih sempurna. Maknanya ada satu kekurangan pada Nabi Daud ni yang diberitahu oleh malaikat. Jadi maka Nabi Daud tentulah nak tahu kan apa kelemahan dia. Maka dia kata sebab dia makan untuk dirinya dan keluarganya daripada harta Baitul Mal. Jadi sebab dia kan pemerintah, jadi mana sempat nak cari makan, nak bekerja kan. Pernah Abu Bakar kan, bila mula-mula dia dilantik jadi khalifah kan, besoknya dia bawa barang nak pergi berniaga macam biasa tu. Umar kata, kamu nak pergi mana ni? Dia kata nak pergi cari rezeki untuk keluarga dia lah. Umar kata tak boleh, kamu dah sibuk ni, tak boleh dah kan. Kamu pergi jalankan urusan pemerintahan kamu, dan untuk dirimu dan keluargamu kita peruntukkan daripada Baitul Mal. Jadi wallahu a'lam macam mana nak kaitkan dengan cerita Nabi Daud ni. Jadi malaikat sebut itu satu kelemahan kalau dia tak ada sumber sendiri. Jadi saya pun tak ada idea lah macam mana nak kaitkan. Sebenarnya memang pemerintah berhak lah kan untuk mendapat sara hidup ni. Sebab kalau nak sibuk kerja, itu macam mana pula nak urus negara. Tapi tak apalah, baca je lah cerita ni ya. Jadi ketika itu Nabi Daud pun rasa terkilan lah, dia nak sempurna lalu dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mengajarnya kemahiran yang boleh digunakan untuk mencari sara hidup dirinya dan keluarganya. Jadi itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengajarnya buat baju besi ni, dan dikatakan bahawa dia jual baju besi ni dengan harga
6,000 dirham. 6,000 dirham. Jadi 2,000 untuk dirinya dan keluarganya. 4,000 untuk dia sedekahkan. Dia menyediakan makanan untuk rakyat dia. Jadi maknanya Allahu Akbar, macam mana ya seorang pemerintah dia boleh lagi kerja cari duit untuk dirinya, bukan untuk mengkayakan dirinya. Kan dia ambil 1/3 je daripada harga yang dijual tu. Tapi 2/3 lagi dia sediakan keperluan rakyat. Allahu Akbar ya. Jauhnya beza kan? Jauhnya beza dengan keadaan kita sekarang. Di mana pemerintah, dahlah dia tak kerja lain, ambil sumber negara. Lepas tu, pendapatan dia berganda-ganda daripada rakyat. Sedangkan ramai rakyat yang hilang pekerjaan, yang tak cukup makanan. Tapi pemerintah pula sedap-sedap je ambil gaji puluh-puluh ribu. Allahu Akbar, jauh beza kan? Jadi inilah kita nak berikan kesedaran supaya kita kembali kepada asas yang ditunjukkan oleh Nabi-Nabi dan Rasul Allah. Okay? Jadi itulah asas cerita latar belakang kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengajar Nabi Daud menjadi buat apa ya? Jadi tukar besi. Alah, susah pula nak cerita kan, tak apalah. Okey. Jadi anikmal sabirat. Buatlah sabirat. Kemudian waqaddir fis sardi. Waqaddir fis sardi ni maknanya apa nak kata ya? Qadir ni maknanya takdirkan. Takdirkan tu maknanya ukur dengan tepat dalam buat tu. Maknanya buat dengan cara yang paling baik. Jadi dalam huraian tafsirnya dia kata apa? Kan nak buat baju besi kan dia kena ada sambungan dia kan. Jadi nak sambung tu dia kena buat dengan teliti. Nak tebuk lubang tu jangan besar sangat, nanti dia punya paku dia jadi longgar. Ataupun jangan sempit sangat, nanti paku tu tak masuk. Jadi dia nak cerita macam itulah. Nak ceritanya buat secara dengan teliti, sangat teliti supaya tidak apa nak kata ya, tidak kemaslah, kemasnya tak longgar-longgar kan. Nanti senang tercabut. Lubang besar tapi pakunya berlebihan, tak apa dia longgar kan. Jadi tak semak, tak kemas lah. Bila pakai mudah tercabut ke, nanti senang dimasuki pedang dan tikaman musuh ke apa. Jadi qadir fisardi itu maknanya buat dengan cara yang teliti. Qadir tu maknanya ukur dengan tepat-tepat. Itu lebih kurang lah. Okey. Dan satu lagi makna qadir fisardi ni bermaksud juga buat kerja tu biar berpada. Jangan duk leka buat kerja tu je sebab ada kerja lain. Ada ibadahnya, ada nak urusan rakyatnya. Jadi maknanya qadir fisardi ni buat kerja jadi tukang besi tu jangan sampai kata apa, lebih masa. Misalnya kalau buat pagi-pagi je lah, petang tumpukan pada kerja lain, malam tumpukan pada kerja lain. Itu maksudnya ya. Maknanya bagi masa dengan tepat dan cukup. Jangan duk leka. Seronok kan, dah siap satu, buat satu lagi lah kot. Macam tu lah. Jadi qadir fisardi ni ada dua tafsiran lah. Satu tafsiran ialah buat baju besi tu dengan teliti, dengan penuh teliti. Dan ada juga tafsirannya masa, jaga masa. Apa kita panggil pengurusan pengurusan masa lah. Jangan melampau-lampau sibuk dengan kerja tu je sehingga mengabaikan kerja lain. Itu wallahu a'lam ya. Wa'malu solihah. Sebab tu dia sambung dengan wa'malu solihah. Maknanya buatlah amalan yang baik dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kamu tu. Jadi artinya amal soleh ni
Bukan sahaja dalam kerja buat baju besi tu, tapi segala bidang lah. Dengan terutamanya nikmat melembutkan besi tu, gunakan kepakaran itu dengan melakukan pekerjaan yang baik. Jadi maknanya di sini, makna kita boleh kiaskan ertinya setiap orang Allah bagi kebolehan, Allah bagi kepakaran, Allah bagi kepandaian. Jadi apa saja kebolehan, kepandaian, kemahiran yang Allah bagi tu, gunakan untuk amal soleh. Gunakan untuk melakukan kerja-kerja yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan gunakan kemahiran, kenikmatan, kelebihan yang Allah bagi untuk buat khianat kepada orang. Pandai bercakap, tipu orang kan, dah pandai cakap, senanglah orang percaya, kan. Ataupun apa, beri kebijakan dan reka benda-benda yang boleh memusnahkan manusia dan sebagainya. Itu bukan mensyukuri nikmat namanya. Dan Allah peringatkan, inni bima ta'maluna basir. Kepada Nabi pun Allah ingatkan ni. Bukan Nabi tak tahu kan. Tu nak cerita bahawa dalam segala amalan kita, kena sentiasa ingat, inni bima ta'maluna basir. Sesungguhnya aku maha melihat segala yang engkau kerjakan. Perbuatan ini bukan sahaja perbuatan dengan anggota, termasuklah kata-kata. Jadi maknanya tengok ya, kepada Nabi pun Allah masih peringatkan supaya sentiasa awas, sentiasa berhati-hati, supaya berjaga-jaga dalam setiap perbuatan dan perkataan. Sebab ini bima ta'maluna basir. Sesungguhnya aku bima ta'maluna, dengan apa yang kau kerjakan itu, maha melihat, sentiasa memerhati, sangat mengetahui. Jadi jangan ambil mudah, jangan ambil ringan, jangan buat ikut sedap sahaja. Ingat, Allah sentiasa memerhati. Okey, itu ayat yang ke-11. InsyaAllah, jika diizinkan, kita akan sambung ayat yang ke-12. Sekian dulu untuk hari ini. Selamat meneruskan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.